Alhamdulillah kita jumpa lagi hari ini untuk meneruskan pengajian modul 1 ni. InsyaAllah minggu ni akan jadi minggu last kita kan teacher. So, minggu ni kita akan fokus kepada terjemahan Al-Quran. Saya percaya semua orang dah dapat dah yang mushaf yang teacher share dalam grup tu. Okey, so tanpa membuang masa, jom teacher silakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, kita mulakan ya. Okey, saya akan sharekan skrin. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. Tapi sebelum Fatihah tu kita mulakan dengan ta'awuz ataupun disebut juga sebagai lafaz al-isti'adzah. Lafaz al-isti'adzah ni bererti lafaz memohon perlindungan. Macam biasa tapi ini saya tulis. Makanya siapa nak buat dulu lafaz isti'adzah ni? Kalau tak tahu kata dasar dia, itu saya akan provide. Tapi kita tengok pada berdasarkan warna, kalau kita refresh sikit lah. Kalau hijau, warna merah ialah fi'il untuk fi'il. Kan? Kalau warna hitam ialah isim. Dan warna hijau ialah harf. Okey. Jadi dekat sini yang saya tulis ni pun adalah lafaz isti'adzah. Jadi kita boleh tengok dah. Kita mulakan. Ini fi'il apa ni? Ini fi'il, warna merah fi'il. Jadi yang pertama sekali ni fi'il apa? Fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari', kod dia fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' siapa pelaku dia? Dalam hal ni, saya harap yang baru belajar lah. Yang dah tahu tu tak payah cerita, jangan cakap dulu. Bagi yang peluang yang macam baru je kan. Ni first time dia belajar. Ada Hamzah. Silakan sesiapa yang baru first time boleh buka video nak jawab. Kita akan full engagement malam ni. InsyaAllah. Tak payah malu-malu. Ada? Tak ada? Siapa-siapa? Okey, saya bagikan. Tak ada. FR. Ada. Cuba terjemahkan. A'udzu. Puan Asita ke? Boleh? Cuba. A'udzu. Okey, tengok kat bawah ni saya tuliskan FR. Jadi fi'il mudhari'. Apa lepas dia ada A, aku. Jadi kita terjemahkan. Aku berlindung. Betul. Aku berlindung. Aku berlindung. Kemudian ada B. B ni apa dia? Buka, kita tengok dalam, kita tengoklah nota kita kalau kita buat ni kan. Dengan. Dengan, tapi yang ini lebih sesuai. Mana gambarnya tak keluar ya? Allah, Makcik Asnita ni memang tak berani tunjuk gambar. Gigi dah tak ada. Allah, bukan nak tengok gigi tu, nak tengok ni skrin. Itu kerja dentist. Ni teacher Aida je tak nak tengok gigi. Okey, B ni kita terjemahkan sebagai kepada. Kita pakai nikab, Cik Nikab. Nak tengok mata je. Okey, aku berlindung kepada Allahi. Allah lah. Allah. Min dari. Daripada. Okey, asyaitani. Syaitan. Jadi kat bawah ni kita akan tulis dia ni adalah sifat. Jadi kalau sifat. Sifat syaitan tu ya? Jadi kalau sifat kita tambah apa? Yang. Betul. Kalau boleh, kalau ingat macam itulah. Apa? Yang terkutuk. Yes. Ar-Rajim yang. Boleh dengar? Suara Asnita boleh dengar? Boleh. Gambar dah nampak dah. Okey, nampak dah. Jadi nampak. Alhamdulillah. Baik, jadi aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk.
Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Jadi syaitan ni dia adalah, ni apa? Isim kan? Dia terus cakap isim majrur je. Biasanya macam tu lah. Majrur. Ni ada huruf jar sebab kat sini ada huruf jar. Baik, kita terus pergi kepada ya. Syaitan tu kita kata majrur, tapi kalau alif lam tu depan tu Dia tak ada apalah, itu sebab kita tahu dia adalah isim makrifah. Jadi kalau kat sini dalam saya nampak perasan tak saya bubuh S tu huruf besar dalam hal ni lah untuk yang ni. Syaitan yang terkutuk. Dia alif lam menunjuk. Sebab makrifah ke teacher? Sebab makrifah. Yang ni saya buat untuk yang ni, saya nak tunjukkan dia tu syaitan yang mana ni. Syaitan yang terkutuk dia bukan satu syaitan. Dia syaitan kita memang, maknanya doa ni, aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. teacher guna huruf besar untuk syaitan tu sebabkan dia ni makrifah ke? Sebab bolehlah lebih kurang sebab tu. Ni nak tunjukkan. Ni semua ni makrifah ni. Ni semua ni makrifah. Tapi tak adalah apa. Ni syaitan tu dia siap-siap dalam tu ada sifat dia sekali. Syaitan yang terkutuk. Jadi saya buat macam tu lah. Dan lagi satu terjemahan dia pun. Dia kalau katakanlah dia nakirah. Kita terjemah satu syaitan. Tapi ni bukan. Macam dalam ayat yang lain. Ni kita cakap syaitan. Kalau kita tak bubuh huruf besar pun taklah salah. Cuma dia kita tak nampaklah makrifah dia tu kan. Tapi bila kata syaitan yang terkutuk, makrifah dia tu pada perkataan ni je. Kita nampak sebenarnya alif lam tu menunjukkan dia makrifah. Syaitan yang terkutuk. Very spesifik lah apa yang Allah maksudkan di sini. Okey, kita pergi kepada ayat yang berikutnya. Okey, kita terus pergi pada Fatihah. Baik. Siapa nak cuba Bismillahirrahmanirrahim ni? Jadi kat sini saya tak tulis lagi dah. Kita cuba terjemah secara lisan. Kalau perlu tulis, baru saya tulis. Okey, B. Kita dah buat dah. Ini dengan. Betul. Ismi. Nama. Jadi Allahi. Bila ada majrur, apa ni? Ni huruf jar, ini majrur. Lepas tu ni isim yang tak lengkap. Lepas tu kalau ada MIL, mudhafun ilaih, maknanya kita kena tambah apa sini? Bagi. Dengan nama bagi. Kat situlah kita tambah bagi. Bagi Allah. Ar-Rahmani. Yang Maha Pemurah. Ya, sebab ada sif ni kan, sifat kan. Jadi kita tambah yang. Yang Maha Pemurah. Yang Maha Penyayang. Tak payah tulis dah ya? Tak payah tulis. Boleh tahu dah kan? Nanti kita akan ada bagi dia page yang ada jawapan tu. Sekarang ni kita buat secara lisan. Kalau saya nak tulis ni, saya takut kita tak dapat siap pula. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tengok ni. Macam mana kita nak terjemah dia? Segala puji. Segala siapa nak jawab dulu ni? Puan Asnita. Okey. Segala pujian. Segala pujian. Kesyukuran itu. Kenapa itu teacher? Alif lam. Segala pujian kesyukuran itu. Lepas tu dia mubtada ni. Ni jumlah ni. Ni semua ni adalah jumlah ismiyah. Segala pujian kesyukuran itu. Bagi Allahi. Dengan baik bagi Allah. Ya, ni bagi tadi dah terjemah, bagilah. Allahi, Allah. Rabb. Rabb. Tuhan. Okey. Tuhan. Kat sini kita ada tambah sikit Tuhan yang mencipta dan mentadbir. Ni jauh sikit lah pergi dia. Mencipta dan mentadbir. Maksud Rabb tu sendiri.
Tuhan yang mencipta dan mentadbir. Tapi kalau kita tak tahu, kita tak cakap Tuhan je pun boleh. Tapi sekarang ni sebab dia ada tafsir dia, ada tadabbur dia, saya terus bagi jawab perkataan yang sebenar lah. Rabb ni Tuhan yang mencipta dan mentadbir. Al-alamina. Seluruh alam. Alam. Kita tambah apa kat sini? Sebab perhatikan, bila dia ada dia move the mudhafun ilaih. Jadi maknanya kita kena tambah sebelum dia tu. Bagi. Bagi. Tuhan yang mencipta dan mentadbir bagi sekalian alam. Sekalian alam. Okey. Ar-Rahmanir Rahim, ya? Kita nak tanya. Puan Suhana. Yang Kalau- maha pemurah. Kejap. Kalau kalimah tu is mudhafun ilaih. So kita kena tambah bagi setiap MIL kita tambah bagi. Yes. Biasanya kita akan ada sama ada bagi, li, min, daripada ataupun fi. 3 tu je boleh. Bila dengan mudhafun ilaih ni kita kena tambah tu je 3 tu. Salah satu. Kita tengok kesesuaian ayat. Baik, saya tulis sikit kat situ. Kalau kita jumpa mudhafun ilaih. Ni maksud dia ialah mudhafun ilaih. Tempat mudhafun ilaih ni apa? Tempat bersandar isim cacat tu. Tempat bersandar isim cacat. Ingat lagi isim cacat apa? Ya, ingat. Apa dia? Ciri-ciri dia. Apa dia isim cacat? Bukan Nakirah nakirah atau Dia bukan, dia bukan tanwin, Ya. dia bukan kasrah. Betul. Dia tak ada tanwin, tapi dia isim tapi dia tak ada tanwin ataupun alif lam. Jadi dia cacat. Jadi, Isim cacat. Tiada tanwin jadi alif lam. dan tiada juga alif lam. Jadi contoh Rob tadi. Rob. Contoh Rob. Rabbu, Rabbi. Rabbi ke Rabbu ke Rabba ke. Tapi dia bukan Rabbin, dia bukan Rabbun, dia bukan Ar-Rab, dia tak. Makanya dia adalah mudhaf. Jadi dia kena sambung dengan, dia ni mudhaf. Dia kena ganding dengan mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih dia bila nak gabungkan tu ataupun bila dia nak sandar tu dia perlukan sesuatu. Dia perlukan sama ada dia perlukan min, fi ataupun li. Dia salah satu. Ikut kesesuaian. Huruf jar 3 tu je yang nak menunjukkan hubungan antara mudhaf dan mudhafun ilaih. Jadi yang kebanyakannya bagilah menunjukkan kepunyaan. Okey, mudhafun ilaih ni contohlah kan. Saya gunakan perkataan kitab. Dia kitab. Kalau kitabut tauhid contohnya ataupun kitabullah. Ni yang paling sesuai apa? Kitabullah. Kitab daripada kan. Ni paling sesuai lah kitab bagi Allah ataupun kitab daripada Allah. Kitabu minallahi. Contoh macam itulah. Jadi dia akan jadi kitabun minallah kalau ada harfu jar. Sekarang harfu jar tu tak ada. Jadi dia itu yang cacat dia tu. Ini sesuai dia kitab daripada Allah. Kalau kitab kata contoh kitab tauhid. Sesuai dia apa? Fi. Paling sesuai fi lah. Kitab di dalam tauhid ataupun kitab mengenai. Kitab fi dalam tentang tauhid. Okay. Kalau berikutnya kitabu al-ustazah. Tabulil. Kitabu li lah. Sesuailah kepunyaan. Kitab kepunyaan ustazah. Kitab bagi ustazah. Ustazah.
Ustazah itu pada al-ustazah. Macam itulah maksud dia. Teacher, Ya. bagi tu maksudnya kepunyaan Biasa kebanyakan dia untuk menunjukkan maksud kepunyaan. Oh, Belonging. Okey. Baik, kita pergi balik semula. Jadi topik kita ni tadi. Baik. Ar-Rahmanir-Rahim. Saya nak tanya satu lagi. MTD tu mubtada kan? Ya, betul. Dia tak perlu ada pasangan ni kalau mubtada dengan khabar ke macam mana? Mesti ada khabar. Tapi dalam hal ni tak masuk kelas semalam minggu lepas. Tu patutlah. Dia khabar syibhi jumlah. Dia khabar dia. Kalau Ini dekat khabar. mesti dah kena cubit dengan teacher ni. Alamak, baik jauh. Taklah. Apa yang pernah duduk kelas dengan saya pun tak pernah kecubit. Tak pernah tahu. Okey. Sebenarnya kan betul kata Puan Norita tadi. Cubalah buka kamera malam-malam terakhir ni. Bagilah kita berkenalan betul-betul. Masing-masing lah. Hai. Sayu rasa. Masing-masing gigi dah lari alignment. Tak ada. Jangan bercakap bagi pihak orang. Tahu tak? Ada pakai niqab macam saya. Oh betul, anti-aging. Okay, sorry. Mengacau pula. Mengacau pula saya. Muka saya kan dah pernah tengok. Saya tak payah buka kamera tu. Ish, tujuan kita ni kan bukan saya seorang. Jom. Ni. Alhamdulillah. Dia memang betul kata Puan Norita tadi, dia mesti ada mubtada, mesti ada khabar. Jadi dalam hal ni bila dia digantikan dengan syibhi jumlah, maknanya ayat tak lengkap tu sebenarnya ada khabar yang dimahzufkan, ada khabar yang dah dihilangkan. Itu privilege lah Allah punya perkataan. Jadi sepatutnya kita, sebab itu kadang-kadang kalau kita dengar orang tadabbur kan jadi tafsir dia ialah alhamdulillah, segala pujian kesyukuran itu adalah wajib. Dia sebenarnya ada alhamdu wajibun lillahi rabbil alamin. Dia sepatutnya mesti ada khabar. Jadi kat dalam ni khabar tu tak ada, digantikan dengan syibhi jumlah. Khabar dia apa? Wajibun. Alhamdu tu khabar wajib. Kita belum belajar, kita dah belajar dah. Baguslah tu, dah belajar tu. Mubtada mesti ada khabar. Tapi dalam hal ni, khabar tu dihilangkan, jadi menggantinya adalah syibhi jumlah. Khabar syibhi jumlah. Okey. Okey, seterusnya Ar-Rahmanir-Rahim. Terjemahan dia. Sebab dia sifat. Dia sifat. Kalau dia sifat, kita mulakan dengan Yang. yang. Tadi dah jumpa dalam bismillah tu. Dah boleh ingat dah. Yang Maha Pemurah. Yang Maha Pemurah. Lepas tu yang Maha Penyayang. Penyayang. Ya, okey. Maliki, masih lagi sifat. Yang memiliki. Yang menguasai. Yaumi. Nampak di baris kasrah ni. Jadi dia ni adalah, ni pun sama juga. Ni isim cacat ni. Perasan tak dia ni isim cacat? Ni. Kenapa dia maliki? Dia tak ada alif lam, dia tak ada alif, dia tak ada tanwin. Jadi maknanya dia isim cacat. Dia bersandar kepada yaumiddin. Bila dia bersandar kepada yaumiddin ni, maknanya yang menguasai ni sesuai dia, kita tambah apa? Ni mudhafun ilaih. Bagi. Kalau hari sepatutnya pada hari. Macam orang cakap bagi hari pula. Pada hari lah. Fi. Dan sesuai fi lah. Yang menguasai pada hari. Pada hari ad-dini. Dia ni pula bersandar kepada ad-dini. Mudhafun ilaih. Dia ni mudhafun ilaih untuk yaumi. Jadi kita tambah apa? Bagi. Yang sesuai bagi. Yes. Betul. Yang menguasai pada hari bagi pembalasan. Okey. Nanti kita buat sekali lagi, kita terjemahkan. Semua orang maksudnya saya padam. Cuba terjemahkan semula boleh?
Boleh, teacher. Masya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tunjuk. Okeylah. Mana Tunjuk. tunjuk ke? Kalau tunjuk ke mesti dia ni merah ni. Tapi Eh, tak. Iyyaka iya. Engkau. hanya engkau. Ni belum belajar. Hanya engkau. Hanya engkau. Na'budu. FR kami. FRK. Kami mengabdikan Kami mengabdikan diri. Kami mengabdikan diri. Supaya kita nampak ni FR, fi'il mudhari'. Lepas tu dia punya pelaku dia K, kami. Kami mengabdikan diri. Wa dan wa ataf. Iyaka sama juga. Hanya engkau. Hanya engkau. Nasta'inu. Sama juga FRK. Kami Tambah kami memohon pertolongan. Hanya kepada engkau kami mengabdikan diri dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Okey. Ini kat bawah ni apa ni? Oh, lemak belum belajar. Ni bila kita masuk modul 2 nanti kita akan belajar lebih lanjut lah. Tapi bagi yang ada siapa nak tahu dia sepatutnya, maknanya dia sepatutnya dia ni dipanggil maf'ulun bih muqaddam. Ini maf'ulun bih objek yang dikedepankan. Maf'ulun bih muqaddam. Sepatutnya na'buduka. Tapi tak boleh letak ka ni terus anta na'budu. Dia tak boleh. Dia tak jadi macam tu. Penegasan dia jadi Allah buat iyyaka na'budu. Asal je na'buduka. Na'buduka. Tapi nak menunjukkan ini sangat penting, maka dikedepankan objek tu iyyaka, hanya kepada engkau. Allah, kami mengabdikan diri dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Baik, kita teruskan. Ihdinas siratal mustaqimah. Jadi terjemahkan. Okey, fi'il amar kalau tak ada palang tu, tak ada dia punya pelaku, maknanya dia apa? Dia yang asal dia adalah Pelaku yang dia default dia. Majnun. Bukan. Bukan ada Majnun. Majnun tu gila maksud dia. Ni tunjukkanlah oleh engkau. Maknanya dia engkau. Tunjukkanlah oleh engkau. Saya dapat perkataan baru, ya Allah. Majnun gila, yang tu majhul tapi ni bukan. Maaf kawan-kawan. Tunjukilah oleh engkau akan ni sebab dia maf'ulun bih. Jadi kita tambah akan. Akan kami. Tambah akan. Sebab dia objek. Ingat lagi tak struktur ayat yang kita baru belajar minggu lepas? Struktur ayat. Baru tak baru. Struktur kedua. Betul. Struktur yang kedua. Puan Suhana nak cuba? Okey. Siha pun ada tu nampaknya. Tunjukilah oleh engkau akan kami as-sirata. Sama juga. Perhatikan dia baris atas. Dia maf'ulun bih. Jadi pertambahannya adalah akan jalan. Al-mustaqimah. Sifat yang lurus. Yes, tambah yang lurus. Tunjukkanlah oleh engkau akan kami akan jalan yang lurus. Jadi kat sini ada perkataan baru. Ni belum belajar. Kita kena tambah yang ni. Saya tambahkan dululah. Iaitu. Sebab apa? Sebab badal. Iaitu sirata sama juga. Iaitu jalan. Tapi dia tak ada alif lam. Dia tak ada tanwin. Maknanya sebelah dia tu mudhaf ilaih. Kita kena tambah apa? Tu jalan. Exactly. Betul. Bagi allazina apa maksud dia? Orang-orang yang
An'amta. Tengok an'amta ni apa? FD Madi. fi'il madhi. Jadi kalau Fi'il fi'il madhi madhi. kita tambah, kita letak Telah. 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 Telah memberikan Oleh 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 engkau. engkau. oleh engkau. Engkau. Telah memberikan nikmat. Yes. Oleh engkau. Ala. Oleh ia. Ke atas. Apa oleh ia? Ni ada i ni. Oh, Ni bukan engkau. Salah. Engkau. Ala Ala atas. ke atas. Okey. Him Mereka. mereka ke atas mereka, betul. Ghairil maghdubi. Ghairi Bukan. Bukan. kan Bukan. Jadi Jalan kita- orang. Ni Tak tak ada payah letak jalan. ya itu. Bukan. Tak payah letak ya itu. tak Badal perlu tu letak. tak perlu. Ghairi Boleh tu juga, bukan. isim. Dia Orang yang kau murkai. ghairi tu isim, baris kasrah bukan. Dia bergantung kepada sebelah dia. Dia ni pula ghairi ni dia ganti kepada jalan tu lah, sirata tu. Jadi tapi maksud dia bukan. Yalah, maksud dia bukan jalan. Dia tak Ada ulang jalan lah kita? siapa. Wairi tu ada jalan? Tak ada. Tapi nak cerita dia badal tu dia ganti. Badal tu maksud dia ganti. Tahu tak haji badal? Haji ganti kan? Badal tu maksud dia samalah. Bukan al-maghdubi MIL mudhafun ilaih. Jadi kita tambah Daripada. yes. Ni paling sesuai min lah, daripada al-maghdubi. Perkataan baru belajar. Jangan tambah orang-orang sebab dia tak ada tanda tu yang nak menunjukkan orang-orang tu tak ada. Yang dimurkai. Yang dimurkai ala ke atas him Mereka wa Dan. wa apa. la Tapi dah tidak. Bukan. dan tidak Tidak. Tidak. dan tidak ad-dhalina. Sekalian yang sesat. Sekalian sebab ada tanda ni kan. Ni tanda jamak muzakkar salim, tanda jamak dan muzakkar salim, dan tidak sekalian yang sesat. Sekalian. Jangan cakap mereka, sekalian yang sesat. Sekalian sesat. Dia memang ini satu kalimah ni maksud dia sekalian yang sesat. Yang maghdubi tu mereka jamak je. Dia jamak tapi dia Dia ya orang yang dia sebab ada sebab yang lain pula. Dia tak ada tanda tu. Ni sebab ada mim ni. Dia ada maksud dia. Sebab tu kena terjemah dia yang dimurkai. Tu dah kita belum belajar lagi. Jangan risau. Buat masa ni yang mana kita belajar ikut je lah dulu. Yang dimurkai. Sekalian yang sesat. Yang itu sekalian yang sesat ataupun orang-orang yang sesat. Kenapa saya gunakan sekalian? Orang-orang yang sesat boleh sesat. Boleh, tapi kenapa saya gunakan sekalian yang sesat? sebab tak ada allazi. Bukan, sebab dia merangkumi manusia, jin dan juga haiwan. Semualah. Okey. Ni sebab Fatihah ni doa kan? Kita bukan orang je yang sesat. Binatang pun ada yang sesat. Ada perbezaan lah antara ad-dhalin dengan al-maghdubi. Yang kan yang sesat tu yang orang Nasara Itu nanti kita akan sempit. Kita sempitkan. Termasuklah bahkan Allah kata lagi seperti kalau seperti haiwan lebih teruk lagi manusia ni kalau sesat. Lembu pun pernah sesat kan? Lembu sesat apa jadi? Kalau lembu sesat masuk kawasan orang buat apa? Tembak, sembelih makan. Dia tak boleh kan? Sembelih kalau boleh macam itulah. Sembelih. Jadi sesat tu dia macam mana pun dia akan masuk neraka juga. Tapi kita jangan sempitkan maksud dia pada Nasrani. Memang tafsir dia ada Nasrani. Tapi Nasrani tu sesat dia kenapa? Yang maghdub ni kenapa dia masuk neraka juga? Sebab jalan yang lurus tu nak bezakan tu. Fatihah ni memang kalau boleh kan, saya ni macam nak wajibkan. Lepas kelas ni kena masuk 2 kelas yang wajib. Kalau teruskan modul 2 ke, atau ulang modul 1 ke, kena wajib tadabbur Fatihah.
Macam kalau boleh saya wajibkan yang tu. InsyaAllah boleh teacher. Tadabbur Fatihah. Kalau kita yelah kan dah termis. Yang Fatihah ni wajib. Surah lain tu nak tadabbur bila-bila tak apa. Tapi Fatihah ni. Itulah banyak lah Betul kat ke situ. kita kalau kita solat pun kalau boleh kita faham makna Fatihah. Maksudnya Bukan kalau boleh, wajib faham. wajib. Memang kena boleh. Tak boleh pun kena boleh. Wajib. Kalau yang tak boleh faham tu tak sah ke teacher? Kalau peringkat dia dah lama pun tak nak belajar, dia boleh jadi tak sah. Dia serupa lah macam Allah kata tu. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Surah 7 ayat 179. Dia jadi masuk orang yang sesat tu nanti. Dalam surah kita tengok sekejap. Tak apa ke moderator? Saya bukanlah menyimpang tapi memberikan sedikit Penjelasan. Risau pasal saya teacher. Saya suka tadabbur ni. jadi ayat ni Memberikan pengukuhan kepada akidah. supaya kita nampak apa kita buat ni. Kenapa kita belajar ni kan? Baik, saya cuba penggalkan. Ke tak payah? Cuba baca. Kak Nas ada ke malam ni? Tak ada. Anak Kak Nas ada. Tapi macam susah kan nak buat ni. Macam rasa belum lagi kelas ni. Tapi mungkin ramai yang dah boleh juga. Wallahualam. So kita baca dulu ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Okay, kalau tanya tadi Puan Asrinta tanya tu kan, bukanlah tanya. Maknanya tak apa ke kalau dah kita tak boleh juga. Jadi kita baca ayat ni, kita cuba tengok terjemahan dia. Banyak yang dah tahu perkataan ni. Kita dah tahu yafqahun. Kita dah belajar dah ni. PL apa ni? PL apa? Fi'il mudhari'. Jadi kita dah belajar ni. Ni harf apa? Dan Dan ni harfu ataf kan? Ni Ataf tak ni. nampak. Oh tu. Apa? Wah. Apa? La. Ini Ni pun huruf kata sendi ni. Taukid. Dan benar-benar qad pasti. Zara'na. Ini kaedah. Bukan kaedah. Ini adalah apa tu? Fi'il madhi. Fi'il madhi kami. Telah mempenuhkan oleh kami. Bagi jahannamah. Neraka Jahannam. Jahannam ni memang nama khas untuk neraka tu. Neraka Jahannam nama dia. Akan banyak daripada al-jinni, jin wa al-ins dan manusia. Jadi Allah kata pasti, benar-benar pasti kami penuhkan. Lepas tu digunakan fi'il madhi pula tu. Maknanya Allah telah penuhkan. Nah, Allah tu punya pengetahuan, dia dah tahu dah. Dalam neraka Jahannam tu banyak apa? Jin dan manusia. Kenapa? Lahum terjemahan bagi mereka qulubun. Hati-hati. Bagi mereka hati-hati. Maknanya ada akal, ada jantung, ada akal lagi, otak lagi. La yafqahuna biha. Faqih. La tidak. Yafqahun Fakih. Mereka memahami, mereka mendalami, memahami dengan mendalam dengannya. Dengan apa ni? Nya ni kulub. Tak gunakan, maknanya tidak gunakan. Sebab dia mesti dia korespon dengan kulub. Ni jamak taksir ni kalau kita ingat.
Ha ni perempuan. Jadi jamak taksir perempuan dengannya. Dan bagi mereka a'yunun, mata. Mata. La yubsiru nabiha. Tidak mereka melihat dengannya. Dengan mata ni tadi. Walahum Satu ke? Dan tidak mereka Bagi dan mereka bagi mereka Oh, dia kira mufrad. tak, ni tak mufrad, ini bukan mufrad, ini jamak juga. Ataupun pasangan. Kalau duaan pun dia musanna, dia kira perempuan. Walahum dan bagi dan bagi mereka mereka azanun, telinga la yasma'una biha, tidak mereka tidak mendengar mendengar. dengannya. Ulaika mereka itu ka Ulaika seperti al-an'ami, hewan ternakan haiwan ternakan. Bal malah bahkan hum mereka adallu. Ini isim ni. Adallu, lebih sesat. Lebih sesat. Mereka adalah lebih sesat. Ulaika, itulah mereka itu, mereka. Ni kan kita baru belajar jumlah ismiah. Mereka itu, mereka adalah orang-orang yang lalai. Ulaika mubtada. Hum Hum, ini jumlah ismiah. Khabar jumlah ismiah. Dia khabar. Ulaika mubtada. Ini dia dah kalau kita dah tak ayat i'rab. Humul ni maksudnya jumlah ismiah lah. Dia punya khabar bukan khabar mufrad. Khabar dia ghair mufrad. Dua. Jadi dia sebab dia jumlah. Lepas tu kita analyse pula yang ni. Kalau kita analyse yang ni, ini mubtada, ini khabar. boleh pecah lagi. Boleh. Jadi daripada ayat ni, kalau kita kata kita dah lama dah baca Fatihah. Berapa lama kita baca Fatihah? Sejak kita mula solat kan? Umur mana kita mula solat? Umur 10 tahun? Umur 11 tahun? 12 tahun? Tak kira lah umur berapa pun. Satu hari kita baca Fatihah 17 kali diwajibkan ke atas kita. Jadi dah berapa kali kita baca? Takkan kita tak faham lagi yang macam tu. Takkan kita tak ada usaha. Kalau kita tak ada usaha juga kita tak nak faham. Kita masuk sini. Geng ni. Lalai, tak peduli. Lalai tu macam tak peduli je. Okeylah, tak apalah janji aku solat. Tak faham pun tak apa. Macam itulah kita berangan-angan terhadap Allah. Jadi apa jadinya? Ni lah masuklah kita sini. Pada Allah cerita lagi, nak cerita betapa teruknya kita ni, lebih teruk daripada haiwan. Haiwan tu kalau sesat, kalau dia ceroboh, dia boleh jugalah. Kalau dia jadi bangkai pun, kata dia mati pun, dia boleh digunakan lagi. Tulang dia boleh pakai, kulit dia ada juga guna untuk manusia pula. Kalau kita Sposen tak ada harga. Menyusahkan orang lagi ada. Macam itulah lebih teruk lagi. Na'udzubillah. May Allah forgive us ya. Jadi macam itulah maksud dia. Tapi kita tak ada kecacatan. Mata ada. Rabun tu baru sekarang contohnya. Kita ada jantung. Kita ada akal. Tapi benda lain kita boleh buat. Faham. Yang 17 kali sehari tu kita tak faham-faham. Jadi mana pergi mata hang tu? Macam tu ayun tu. Mana pergi telinga? Kita kalau kita cakap dengan anak kita pun, anak kita tak dengar, buat tak erti je, kita kata telinga tak ada ke? Telinga letak kat lutut ke? Contohnya. Gitulah. Dia kata kita pula. Macam itulah. Telinga letak mana? Kalau macam itulah Allah tanya. Na'udzubillah. Jadi dalam Fatihah tu berapa perkataan Allah yang nama Allah dah sebut dah. Jadi Allah kata, dan bagi Allah kesemua nama-nama yang baik, maka serulah kamu akannya dengannya dengan nama-nama Allah itu. Wazarul lazi, dan tinggalkanlah orang-orang yang mereka menyeleweng atau menyimpang daripada nama-nama Allah. Kelak mereka akan, ni fi'il majhul, kelak mereka akan dibalas dengan apa yang adalah mereka kerjakan.
So don't worry about that. Kita dah belajar. Biarpun 1000 orang kata baca Quran tu tak payah faham. Tak apa, dapat pahala. Kita dah tahu dah ayat ni. Takkan kita boleh, Allah kata tinggalkan orang yang menyimpang, orang yang menyeleweng daripada jalan Allah tu. Daripada menggunakan nama Allah tapi cara tak betul. Kalau cara yang tak betul tu dia masuk adhal ini. Sebab apa? Adhal ini dia nak buat ibadah tapi dia tak nak belajar, dia tak ada ilmu. Itu jadi sesat. Dia nak buat. Dia macam yang ini, dia ada ilmu. Maksudnya dia beribadat tanpa ilmu. Betul. Tu termasuk golongan tu. Dia sesat lah. Banyak je orang yang dia rasa dia bertakwa. Orang Hindu tu pun dia rasa dia paling takwa. Jadi kalau dia bawa kabadi ke apa ke, dia cederakan badan dia, dia rasa dia lah yang paling hebat. Sebab dia paling banyak luka kat badan. Tapi sebenarnya dia sesat. Sesat-sesat yang mungkin. Yang tak ada lagi kesesatan melainkan orang yang mensyirikkan Allah dengan berhala tu. Macam mana dia boleh menyembah apa yang dia pahat? Macam tu Allah akan tanya dalam ayat yang lain. Macam itulah maksud dia. Sesat tapi dia nak buat. Orang-orang yang Nasrani tu pun sama juga. Maknanya dia ada apa? Dia tak nak kahwin lah. Dia melawan fitrah. Sedangkan yang design dia tu Allah. Allah desainkan manusia ni berkehendak kepada keluarga, yang lelaki kepada perempuan, perempuan kepada lelaki, perlukan makan, physiological needs tu mesti ada. Maknanya makan kan, kena makan, kena minum, kena berkeluarga. Tapi dia tak nak, dia sengaja adakan jadi monk lah, jadi rahib lah, tak nak kahwin lah, tak nak makan lah, bertapa lah. Tahu bertapa kan? Masuk gunung lah, duduk dalam tu lama-lama, tak nak campur orang. Tu apa tu? Sesat. Itulah, jadi kat situlah gambaran yang sesat tu dia nak buat. Dia sayang, dia suka, dia cintakan Allah. Dia kata dia cintakan Allah tapi dia tak ikut perintah Nabi. Dia nak ikut hati, ikut perasaan dia. Sesat lah, ikut perasaan je. Suka, sayang aja gitu. Yang ini memang dimurkai ni pasal dah tahu tapi tak nak buat. Tu lagi satu hal. Tahu tapi tak nak buat. Kena marah lah. Baik. Okay, kita dah terjemah yang tu. Okey. Cukup. Boleh cuba saya padam Cuba siapa nak buat Fatihah ni. So, macam mana? Atau kita terus pergi terjemah ayat yang berikutnya. Macam mana Bit? Apa pandangan Bit, Kak Zawiyah? Yang berikutnya lah kita. Esok baru test. Hari ni sambung hari ayat ni baru. kita sambung ayat baru. Betul? Semua orang setuju macam tu? Kak Ro? Boleh Kak Ro? Boleh. Okey, kita teruskan Jadi bismillahirrahmanirrahim. Makcik Ani mana? Makcik Ani ada tak? Tak nampak lah. Moderator kena cakap siapa yang nak cuba. Okey, cuba yang ni seorang-seorang buat. Cuba je. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya panggil siapa dia nak kena panggil lah ni. Ya, cikgu panggil. Kita nak tengok. Aini duduk sengap di situ. Silakan Aini. Terjemah hak ni je. Saya ke? Ya, benar. Dengan bismillah ke teacher? Ya benar. Nampak tak? Buka kamera boleh? Nanti saya tak tahu. Ya. Tak Cik tengok. Jadi saya tahu kalau saya tunjuk ni dia nampak ke tak. Sebab saya nampak skrin saya. Jadi kalau dia lagging pun saya nampak lah. Dah ke teacher? Tak nampak lagi. Belum. Tak nampak lagi. Jap. Mana ini tu? Nampak Bit, Seha, Syida, Hasana. Mana dia? Ini Kami cakap nampak sikit. teacher. Nampak dah. Awak tak nampak ni. Monorita saya nampak. Kak Asnita. Okey, Aini silakan. Dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Ahsanti. Okey, good. Alhamdulillah. Bagus. Yang ni pula. Kita buat alif lam mim. Alif lam mim ni bila kita jumpa je huruf dipanggil ni huruf apa? Huruf muqatta'ah. Terima kasih Aini. Okey. Alif lam mim disebut sebagai huruf muqatta'ah. Jadi kita akan sebut apa? Kalau kita jumpa je dia,
Alif lam mim ke, ha mim ke, ta sin mim ke kan? Okey. Alif kita contohkan alif lam mim. Alif lam mim. Jadi kita kata dalam bahasa Arab dia wa ma ya'lamu, tak apa ya hafal pun tak apa, saya bagi tahu je. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ini berdasarkan surah apa tu? Surah 3 ayat 7. Ada satu bahagian ayat tu. Maksud dia apa? Kita bila kita jumpa je huruf muqatta'ah, kita kata tiada yang mengetahui. Kalau kita nak buat terjemahan secara harfiah boleh juga ya. Okay, saya buat macam ni. Dan tidaklah ia mengetahui akan takwil baginya melainkan ataupun kecuali Allah. Ini dia punya maksud. Ini sekarang kita bagi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allahu. Jadi dan tidaklah ia mengetahui akan takwil baginya melainkan Allah. Ini nanti saya kemudian boleh tengok dan setiap kali kita jumpa huruf muqatta'ah nanti saya bagi sekejap lagi. Okey, kita boleh buatlah. Kita cakap macam itulah. Jadi alif lam mim tiada yang siapa mengetahui maknanya melainkan Allah. Itu kalau kita nak buat mafhum je pun boleh. Baik, kita terus pergi kepada ayat 2. Okay, siapa nak buat ayat 2? Perhatikan yang bawah. Okay, zalika. Siapa kita panggil? Siapa dia ni? Tadi saya nampak pelajar yang agak baru jugalah. Syahnas boleh, Syahnas. Syahnas ada ke? Macam dengar suara. Okey, silakan Syahnas. Syahnas buat ayat 2. Zalika. Zalika terjemahan dia apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada sebarang. Zalika. Itulah. Dia macam itu juga kan? Dia bukan macam itu, memang itu. Kita kena macam sikit lah, hafal sikit lah. Mana dia Syahnas-nya? Dah buka dah? Nanti saya dah buka video dah. Okey dah. Oh, dekat San Francisco, patutlah jauh. Okey, itu Alkitabu. Jadi khabar. Yang ni kita tambah iaitu. Alkitab. Kitab. Alkitab. Alkitab kita boleh atau kita tak tahu kita boleh kata Alkitab atau kita dah pergi kepada tafsir dia memanglah Al-Quran. Itu iaitu Alkitab ataupun Al-Quran. La tidak. Yang ni la nafiyah lil jins, jadi tiada. Raiba Keraguan. okey, yang ini kita tambah sebab kita belum belajar kan. Tapi dia sebab isim la, dipanggil isim la, dia datang selepas la nafiyah lil jins. Jangan risau. Yang ini je kita belajar, jadi saya belum tahu, memang saya akan bagi tahulah. Kita tambah sebarang. Sebarang keraguan. Keraguan tu betul. Ini penambahan sebarang. Kenapa kena tambah sebarang? Sebab lam alif yang ini nama dia bukan yang kita dah belajar tu dalam harful atof tu, tak ada yang tu. Tu nafiyah je kan. Tapi ni nafiyah lil jins. Maknanya nafiyah, penafian daripada segalanya lah. Jadi penafian untuk semua jenis. Jadi kita kena tambah sebarang. Tiada sebarang keraguan. Fi, yang ni kita dah belajar. Fi Dalamnya. di dalam Nya. di dalamnya hudan, petunjuk. Okey, petunjuk bagi al-muttaqina.
Orang-orang yang bertakwa. Kita tengok ni. Shanas, Jamak. Al-Muttaqinah. Dia jamak muzakkar salim. Jadi terjemahkan kita terjemahkan Sekalian. sekalian ataupun orang-orang Orang yang bertakwa. orang-orang yang bertakwa. Betul. Okey. Ayat ketiga. Kita cuba pula saya panggil Puan Suhana. Allazi, Hmm. orang-orang yang. Okey, jadi disebabkan itu betul orang-orang yang, namun begitu kerana dekat bawah ni fungsi dia ni sebagai badal. Jadi kita kena tambah iaitu. Siapa dia orang-orang yang bertakwa? Jadi itu jawapan dia, iaitu orang-orang yang. Ini pelajaran baru kita lah. In a way bila kita terjemah kita akan nampak ni. Ni kita belum belajar. Tapi bila kata badal je kita tambah iaitu. Iaitu orang-orang yang. Jadi dia kan bila ada al-lazina. Tadi Fatihah pun ada. Bila ada al-lazina, dia selepas isim jamak macam ni, isim yang ada ramai ni kan, jamak muzakkar salim ataupun jamak muannas salim, biasanya dia akan merujuk ni. Dia maksudnya menjadi jawapan kepada perkataan ni, iaitu orang-orang yang. Dia ganti. Siapa dia orang yang bertakwa? Iaitu orang-orang yang, ni ciri-cirinya lah. Okey, iaitu orang-orang yang yu'minuna. Minuni, PL. Tengok kat bawah. Itu Puan Suhana, mereka. Ya, beriman. jadi mereka beriman. Bagi kepada. Kalau beriman sesuainya kepadalah, jangan cakap dengan. Kepada al-ghaibi. Al-ghaibi itu baiklah. Yang ghaib. Jangan cakap kat saya ghaib lah. Saya memang tahu tapi kena jawab dia yang ghaib. Dan yuqimuna. Ya. Ni fi'il mudhari'. Pelaku dia waw nun, mereka. Ya, betul. Masya-Allah. Mereka mendirikan as-salata. Perhatikan dia baris atas dan dia adalah maf'ulun bih. Terjemahan? Dia baris atas. Jadi maf'ulun bih. Kita tambah akan. Akan as-salata, salat. Akan salat. Yes. Kemudian salat. Dan min daripada apa yang razaqna. Tengok kat bawah FDK. Jadi mati terjemahannya sana telah merezekikan oleh oleh siapa? Oleh kami. Okey, good. Oleh kami. Home warna hitam. Kita kena sebab dia MFB jadi tambah akan. Yes, akan mereka yunfikuna fi'il mudhari'. Siapa? Pelaku. Mereka. Yes, mereka membelanjakan. Ya, betul. Baik, ayat keempat. Siapa pula nak cuba? Kita dah lebih masa apa ke? Belum. Lagi sikit. Sikit lagi. Siapa nak cuba pula ni? Puan Asnita. Boleh Ya 5 ke? minit lagi, teacher. Boleh. Okey. Kita boleh habiskan ayat ni. Puan Asnita ke? Siapa lagi? Ada orang lain? Puan Asnita, nak ke tak nak? Nak menyambut ke tidak? Kalau tak saya nak panggil. Boleh? Orang lain, teacher, orang lain please. Apa? Orang lain please. Orang lain. Amboi, kenapa? Boleh lah. Kak Jas nak? Kak Jas. Ya, ada Nabiha, ada. Cuba. Okey. Okey, saya cuba.
Kak Jas dah nak cuba. Okey, kita itu dia. cuba tak apa nah. Okey. Okey, Silakan. wa Wa dan allazina orang-orang yang orang-orang yang yu'minuna. Kak Jas buka beriman. gambar tak? Gambar tak pakai tudung mau balik keluar tadi. Ampun. So macam mana tu? Okey, bolehlah. Tak apalah. Okey, yu'minuna. Kita tengok kat bawah ni FRR. Jadi Yang beriman. tak boleh yang beriman. Kita tengok FR fi'il mudhari', lepas tu dia R. Jadi pelaku dia siapa? Di sini kita nampak tanda dia. Mereka. Wow. Yes, Mereka. mereka beriman Dengan. tak boleh dengan. Kalau beriman sesuai dia macam tadi ayat 3. Kepada ma. Kak Jas lagi ke? Atau orang lain? Masuk apa yang? Okey, tengok. Saya tolong Kak Jas. Okey. Unzila ni tengok dia punya, kita tengok dia punya bawah ni. Apa ni Seha? FDM. Fi'il mudhari. FD bukan FR. Tak ada M. FDM apa? Fi'il madhi. Majhul bukan majnun, majhul. Jadi kalau majhul kita terjemahkan macam mana? Kalau madhi, first of all, kita Madhi tengok telah. pertama juga telah. Yes, telah. Jadi kalau majhul kita tambah diturunkan. Okey, siapa pelaku dia tak dinyatakan ataupun naik fa'il tak nyatakan, jadi ia. Telah diturunkan ia. Ila Kepada. ka engkau. Wa Dan ma apa yang ni pun sama juga. majhul. Yes, fi'il madhi majhul. Jadi kalau madhi Telah diturunkan. tak boleh taruh oleh sebab dia naib fa'il. Ia saja, jangan dia tak ada pelaku. Dia ada min daripada qabli. Hati-hati. Itu qalbi. Qabli sebelum solat sunat qabliyah. Qabli sebelum. Tapi dia mudhafun ilaih, sebelah dia mudhafun ilaih jadi tambah Akan. baik, mudhafun ilaih. Daripada. Bagi, sebelum bagi engkau ataupun sebelum daripada engkau pun boleh. Betul. Sebelum daripada engkau. Nampaknya dia ada macam ni. Kalau kat bawah ni kita buat, dia sebelah dia tu sebelah majrur. Yang maknanya majrur yang mana? Majrur ni qabli ni. Jadi ka tu mudhafun ilaih. Jadi yang kita nak sambung tu mudhafun ilaih dia tu adalah yang ini. Ka ni mudhafun ilaih. Yang kita tambah. Okey, wa dan bi kepada. Samalah. Al-akhirati hari akhirat. Hum mereka yuqinuna. FRR. Yes, fi'il mudhari'. Jadi siapa pelaku dia? R. Mereka. Betul. Mereka meyakini. Yes, alhamdulillah. Baik. Ulaika ala hudam min rabbihim. Jadi siapa nak cuba yang ni? Nabiha, nak cuba Nabiha? Ulaika. Mereka itu. Ya. Mereka itu ala di atas hudan petunjuk
Min daripada Rabbihim. Tuhan bagi mereka Ahsanti. Tuhan bagi mereka wa dan ulaika mereka itu hum mereka mereka al-muflihuna. Perhatikan mubtada dan khabar. Mubtada khabar. Jadi mereka tambah Adalah. adalah al-muflihuna. orang-orang yang beroleh kejayaan. Yes, ahsanti. Beroleh kejayaan. Dah makin hujung tulisan saya pun dah macam cakap ayam. Minta maaf. Baik. Okey, jadi macam itulah cara kita terjemah. Tak dapat tidak. Sekali lagi saya kena urge dan saya kena motivate untuk semua bahawa kita kena buat dulu. Okey, cuba juga buat. Jangan tak buat. Jangan tak cuba. Kalau kita cuba baru kita tahu banyak mana yang kita dah ingat. Ni untuk besok boleh? Untuk besok page 3. Page 3. Ya. Jadi semua kena macam berebut-rebut lah sepatutnya. Saya nak. Nak cuba. Tu besok jangan 5 orang aja. 5 orang admin je. Kak Faiza, Bit, saya, Kak Zawia, Nisrin. Dah sedih lah. Tak kan? Boleh. Husnuzon. Tapi kena bagi tahu juga. Jadi kalau terjadi qadar Allah. Sebab baik dengan Allah. Okey. Baiklah, ada soalan? Tak ada Boleh cuba tak? Rasa senang tak? Senang tapi kena ingat, kena hafal. Kena hafal apa? Makna-makna gitu kan? Taklah. Itu yang apa nak tambah. Apa dia Puan Asinita? Apa dia Puan Asinita? Kena faham simbol. Kod. Dia bukan simbol. Legend. Kod. Kod dia. Tapi kalau kita macam kita tak berapa pasti, kita boleh tengok ni terjemahan kat bawah dia ni. Ataupun nanti kalau muka surat esok kita boleh tengok lah. Kita kalau lari sangat tu something wrong with us lah kan. Tapi bila kita nampak lah. Maksudnya dari segi makna bila kita terjemah tu okay, maksud dia sama. Cuma kita very particular to the nahu. Kita sangat-sangat detailkan pada nahu dia. Kebanyakan ni kita dah tahu. Contoh jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Macam ni FDR ni kita dah tahu dah. Kita macam mana cara dia kita nak buat. Kalau FD je tambah telah. Tengok balik semula nota. Lepas tu kalau R, siapa? Oleh mereka. Macam itulah kita boleh buat. Maksud saya tu bukan saya nak kata maknanya dengan kita yang develop tu kan, maknanya kita nampaklah apa yang kita bekalkan tu sebenarnya cukup. Tapi dengan syarat kita kena cuba buat. Jadi kalau yang mana kita lupa tu, kita rujuk balik semula nota tu. Kita tengok balik. Oh dia macam ni. Kita buat. Dia ilmu Quran ni macam tu. Dia kena ilmu ni ialah ilmu membuat. Dia tak boleh kumpul aja nota tu stack tinggi. Dia tak boleh. Dia kena buat. Biar sikit tapi berterusan. Yes. Macam baca juga. Kita tak perlunya kita ada orang belajar tajwid je. Dia tahu semua hukum. Dia tahu. Tapi bila dia baca, tak ada tajwid, dia tunggal-langgang semua. Tu salah lah. Sama juga macam kita ni belajar terjemahan. Kita tahu pun nahu. Tapi bila terjemah kita tak boleh. Maknanya kita belumlah lagi dapat betul-betul manfaatkan pelajaran nahu tu tadi. Tapi kalau kita tahu sikit, tapi kita buat sikit, itu lebih baik untuk kita. Itulah yang paling baik. Kita dapat sikit, kita buat. Kita tahu inna, kita dah tahu alazina, kafaru pun kita dah tahu. Yang tak tahu sikit je sawaun. Alaihim dah tahu dah. Dah tahu. Anzarta dibekalkan ancam. Tapi kita tengok kat bawah tu. FDE. FD fi'il madhi. Jadi aku tambah telah. Telah ancam oleh engkau. Tak tahu nak tambah meng ke apa ke tu tak apa. Tak ada kena tolak markah pun. Bahasa Melayu tak perlu dapat A. Tak apa. Yang penting faham konsep.
Okey Baik. Jadi insya-Allah untuk esok kita dah buat ni tadi. Nak tambah apa yang dia? bagi ke daripada yang tu yang macam rasa macam nak tambah tu kan bagi. Tapi itu kita ada dia punya resepi dia. ada tadi tu kan. Formula dia. 3 je yang paling sesuai. Kita tengok banyak perkataan kita dah tahu. Contohnya Rabbihim. Dia tak ada lain dah kalau Rabbihim Tuhan bagi mereka. Kalau perkataan yang senang-senang lah. Tuhan bagi. Dia isim kan isim? Yes. Macam tadi Dia teacher frasa. pelajaran baru teacher iaitu badal. Iaitu badal. Kalau badal iaitu. Iaitu. Teacher Tambah bukan iaitu. Ganti. Apa dia? Dia ganti isim sebelum dia. Dia ganti isim sebelum dia. Iaitu badal. Kalau dia Kalau badal. khabar adalah. Kalau khabar adalah. Tambah adalah. Kalau dia yang tadi sebarang tadi teacher yang sebarang tu baru sebarang. Baru. Itu Raibah. Dia kalau ada isim berbaris fathah selepas lam alif. Lepas tu dia punya kod tu isim la. Kita tambah sebarang. Isim la. Banyak dalam Quran. Ada no lah kan. Sebarang. Betul. Tiada sebarang. Maknanya tak ada ruang pun sebenarnya untuk kita meragui ke Quran ni dari segi huruf dia ke hukum dia ke dia apa yang turunkan dia tu banyaklah kalau kita nak buat. Kenapa kadang-kadang Allah buat ni macam ni ayat-ayat ni. Contoh dalam ayat lain 4114. Kalau Allah dah kata macam tu, dia tak ada kemungkinan. Maksudnya there's no room for doubt kalau dalam ayat ni tadi. Kalau dalam ayat yang lain, contoh surah 4 ayat 114. Allah kata tiada, bila kata tiada sebarang dosa, kadang-kadang ada ayat tiada sebarang dosa, tak ada sebarang dosa lah, janganlah pula kita pandai-pandai nak kata dosa kau buat macam ni. Allah kata tak ada. Tu contoh yang ni pula. Kalau Allah dah kata tiada sebarang kebaikan di dalam banyak daripada perbicaraan rahsia mereka, kecuali dia dah buat pengecualian orang yang menyuruh sedekah atau tauhid, mengajak kepada tauhid atau perbaikan sesama manusia. Jadi selain daripada tu, siapa yang buat grup, buat WhatsApp grup ke, buat apa-apa grup lah, nak buat bincang-bincang, nak buat perjumpaan, meeting dan sebagainya, Allah kata tiada sebarang kebaikan. Kecuali, ni je. Dia dah ada clause. Jadi bila ada isim la macam ni, kita lam alif, lepas tu ada isim yang bertanda berbaris fathah. Ini dipanggil isim la. Dia sebab apa dia baris fathah? Jadi sebab dia penafian dari segala jenis. Dia ada sebarang, kita tambah sebarang. Dari segi terjemahan lah. Macam tu. Ini yang pertama kita jumpa. Dalam Quran ada banyak juga ya. Nafiyah la, nafiyah lil jins nama dia. Naf J, ada NAFJ. Ini dalam Quran ni. Baik, saya rasa kita dah extend dah ni pun. Saya rasa seronok juga malam ni, Masya Allah. Semua bersemangat. Tapi kita kena jugalah semangat tu kita transfer lah. Kita tukarkan kepada usaha yang lebih giat lagi supaya kita dapat consolidate, kita dapat kukuhkan apa yang dah kita pelajari sepanjang 16 hari yang lalu. Semoga Allah terima amal soleh ini sebagai amal soleh dan Allah tambahkan kepada kita ilmu yang kita sangat-sangat perlu ini untuk mendapatkan keampunan dan rahmat daripada Allah. Baik. Okey, Zbit ada apa-apa nak cakap? Nak tambah? Tak ada Kak. Mungkin boleh doa terus. Baiklah, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah fa'fu 'anna.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, teacher. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.